Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang mengikuti channel Cikgu Kimia Handsome bersama kami dalam Master Kimia SPM. Alhamdulillah kita bersama lagi kali ini dan perbincangan kali ini akan fokus kepada kimia tingkatan 4 iaitu dalam tajuk asid, base dan garam. Kita fokus kepada sub topik ataupun standard kandungan kepekatan larutan aqueous dan larutan piawai. Okey. So perlu diingat bahawa tajuk ini melibatkan banyak pengiraan. Jadi pelajar-pelajar kena faham konsep supaya apa jua soalan yang datang pelajar boleh jawab dengan mudah insya-Allah ya. Okey, yang pertama kita tengok dulu kepekatan larutan aqueous. Okey. Larutan, bila sebut larutan kita ada unitnya ataupun kita ada kepekatan sebagaimana laju. Ya, laju ada unitnya, kepekatan ada unitnya. Kalau laju kepekatannya ialah kilometer per jam. Maksudnya kilometer bagi jam, jarak dengan masa. Begitu juga dengan kepekatan. Jadi untuk kepekatan larutan ini kita ada dua cara untuk kita menghitung kepekatan. Yang pertama ialah dengan formula yang pertama ini iaitu kepekatan sama dengan jisim bahagi isi padu. Di mana nanti kita akan dapati bahawa unit di sini ialah G per dm cube. Jisim bahagi isi padu bermakna gram per dm cube. Okey, ini adalah salah satu daripada unit kepekatan. Okey, contoh ya, 4.25 gram natrium nitrat dilarutkan dalam 250 cm3 air. Kira kepekatan larutan yang terhasil dalam G per dm cube. Okey. Soalan nak kepekatan dalam unit gram per dm cube. Okey, soalan ni soalan yang direct. Pelajar boleh kira terus kepekatan. Okey, sama dengan jisimnya 4.25 gram bahagi dengan isi padu. Cuma di sini isi padunya dalam dm cube. Jadi pelajar-pelajar sudah maklum bahawa 1 dm cube sama dengan 1000 cm cube. Ini kita belajar semasa di awal tingkatan 4 ya. So bermakna 250 cm cube kita tukar pada dm cube kita akan dapat 0.25 dm cube. Jadi kita akan dapat jawapan nanti ialah 17 gram per dm cube. Okey, selesai. Kemudian unit yang kedua bagi kepekatan, ini yang sangat biasa yang kita akan gunakan selepas ini ya. Iaitu kepekatan unitnya adalah mol per dm cube. Yang ini ialah kita sebut juga sebagai kemolaran ya, kemolaran. Jadi bila sebut kemolaran, unitnya ialah mol per dm cube. Jadi pelajar faham bahawa daripada formulanya mol per dm cube maksudnya bilangan mol bahagi isi padu ya. Okey, contoh yang sama. Kita ambil contoh yang sama, cuma kali ini kita nak kira kepekatan larutan dalam mol per dm cube. Jadi langkah pertamanya pelajar mesti cari dahulu mol untuk natrium nitrat dahulu. Okey, so untuk cari mol kita guna formula mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Formula asas yang kita hafal awal form 4 dulu ya. Okey, jisim yang 4.25 gram. Kemudian kita bagi dengan jisim molar. Jisim molar natrium nitrat pelajar kira lah ya. Kita akan dapat nanti 85. Okey, pelajar boleh kira sendirilah. 23 tambah 14 tambah dengan 16.3 ya. So kita akan dapat jawapan di sini ialah 0.05 mol. Baik. So kita nak kira kepekatan ya. Ini baru mol. Jadi kepekatan ikut formula tadi ialah mol bahagi isi padu. So molnya 0.05 mol. Isi padunya ialah 250 cm3. Tapi sama juga kena tukar pada dm cube ya. So kita akan dapat 0.25 dm cube. Dan kita akan dapat jawapan nanti ialah 0.2. Dan unitnya ialah mol per dm cube. Okey ya. Jadi ini dua cara nak hitung kepekatan larutan. Sama ada guna G dm cube atau mol per dm cube. Tapi diingatkan sekali lagi bahawa dalam soalan-soalan selepas ini, dalam formula selepas ini kita menggunakan kepekatan unitnya ialah mol per dm cube. Baik. Okey, kita nak menyediakan larutan ya. Ini kita sebut sebagai larutan piawai.
Jadi kita nak menyediakan larutan daripada bahan yang berbentuk pepejal. Okey, dalam makmal kita ada bahan, tapi bahan tu dalam bentuk pepejal. Contohnya kita ada pepejal natrium karbonat. Dan kita nak jadikan dia dalam bentuk larutan, iaitu isi padunya kita nak sediakan 250 cm3 larutan natrium karbonat dengan kepekatan 0.5 mol per dm3. Ini kita panggil larutan piawai, ya. Apa yang pelajar perlu tahu di sini, ya, daripada bentuk pepejal nak hasilkan larutan. Okey, kita akan tunjukkan step by step di sini, ya. Jadi dua formula yang terlibat di sini nanti, ya. So, yang pertama ialah formula yang biasa kita belajar awal tahun dulu, mol sama dengan jisim bagi jisim molar. Ini biasanya untuk pepejal, sebab pepejal ada jisim. Mol sama dengan jisim bagi jisim molar. Dan yang kedua, di sini kita akan gunakan satu formula mol untuk larutan, formula yang baru, ya. Mol sama dengan mv per 1000 khusus untuk larutan. Kerana apa? Kerana M besar merujuk kepada kepekatan, dan kepekatan di sini dalam unit mol per dm3, ya. Dan V ialah isi padu. So, kepekatan dalam mol per dm3 dan isi padu dalam cm cube. Okey, ini formula yang pelajar kena ingat. Mol sama dengan mv per 1000. Jadi, dua formula ini kita gunakan untuk menyediakan 250 cm3 larutan natrium karbonat 0.5 mol per dm3. Okey. Cuba kita tengok, pahami, ya, langkah-langkah penyediaannya. Okey, yang pertama, pepejal itu yang kita kena timbang. Ya, berapakah jisim natrium karbonat yang diperlukan untuk menyediakan? Yang kita nak jadi ialah 250 cm3 larutan yang berkepekatan 0.5 mol per dm3. Jadi, kita nak ambil berapa jisim natrium karbonat dalam keadaan pepejal tadi? So, kita kena kira. Jadi, yang pertama, pelajar kira mol dulu, ya. Okey, sebab apa kita kira mol? Sebab di sini kita ada isi padu dan kita ada kepekatan. So, kita guna formula mv per 1000. M kepekatan, V isi padu. So, 250 darab dengan V 0.5 kepekatan darab dengan V 250 bagi 1000. Kita akan dapat jawapan 0.0125. Okey, ini mol. Kemudian kita nak cari jisim natrium karbonat. Daripada mol kepada jisim, kita dah belajar awal tahun kita tampak dulu. Mol kepada jisim ialah, ya, nak dapatkan jisim, mol darab dengan jisim molar. So, jisim sama dengan mol. Okey, mol di atas tadi darab dengan jisim molar. Jisim molar ini pelajar boleh kira lah, ya, Na2CO3, ya, tambahkan kita akan dapat 106. So, bila kita darab, kita akan dapat jawapan 1.325 gram. Ini pentingnya pengiraan di sini. Okey, baik. So, kita dah maklum, kita dah faham. Daripada pengiraan kita tadi, kita perlu ambil sebanyak 1.325 gram pepejal natrium karbonat untuk dilarutkan dalam 250 cm3 air. Boleh, ya? Jadi, langkah pertama kita kena timbang, ya. Timbang 1.325 gram pepejal natrium karbonat. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam beaker dan kita larutkan dalam air dengan kita kacau sehingga semua natrium karbonat tadi larut sepenuhnya. Okey, kemudian untuk penyediaan larutan piawai ini kita akan menggunakan satu radas yang disebut sebagai kelalang volumetrik. Okey. Jadi larutan yang kita pepejal natrium karbonat yang kita larutkan dalam beaker tadi sudah larut seluruhnya. Kita pindahkan masuk ke dalam kelalang volumetrik. Okey, ya. Ini kelalang volumetrik. Jadi kelalang volumetrik ni dia ada banyak saiz. Jadi pelajar-pelajar kena ingat dan kita kena sebut dalam langkah kita nanti. Ya, kita nak guna yang berapa cm3, yang berapa ml saiznya, okey. Jadi kita nak menyediakan larutan kita ialah 250 cm3. Bermakna kelalang volumetrik ini mestilah kita guna yang berisi padu 250 cm3 juga. Okey. Jadi kita pindahkan larutan tadi, tuangkan ke dalam kelalang volumetrik yang berisi padu 250 cm3. Pelajar kena sebut, ya, sebab kelalang volumetrik ini dia ada banyak saiz. Kita nak guna yang berapa? Okey, kemudian langkah seterusnya ialah kita kena bilas, ya. Beaker tadi, saki baki ni kita kena bilas dan kita tuang
ke dalam kelalang volumetrik tadi. Dan seterusnya kita tambahkan air ke dalam kelalang volumetrik tadi sehingga tanda sengatan. Okey. So setiap kelalang volumetrik dia akan ada tanda. Pada saatnya ada tanda. Tanda ini bila kita tambah sampai di sini bermakna isi padu dalam ni tepat 250 cm3. Okey, kemudian kita tambah perlahan-lahan air ya, supaya tidak melepasi tanda sengatan tu. Kemudian kita tutup dan kita goncang. Jadi hasilnya nanti, larutan yang terhasil ini ialah larutan yang berkepekatan 0.5 mol per m3 dengan isi padu 250 cm3. Ini kita panggil sebagai larutan piawai. Okey, itu contoh ya. Jadi pelajar-pelajar boleh cubalah untuk kepekatan ataupun isi padu yang berbeza. Baik. Kemudian seterusnya kita nak pergi kepada pencairan. Pencairan ni maknanya kita nak cairkan larutan pekat kepada larutan yang lebih cair dengan kita menambah air suling. Okey, baik. So, larutan yang kita hasilkan tadi ialah larutan yang berkepekatan 0.5 mol per dm3. Okey, ni larutan kita hasil tadi. Sekarang ni daripada larutan tadi kita nak hasilkan ya larutan yang lebih cair. Okey. Larutan asal kita tadi iaitu yang berkepekatan 0.5 mol per m3 ini kita panggil dia sebagai larutan stok ya, larutan stok. Okey, larutan stok. Okey, daripada larutan ini kita nak cairkan dia menjadi larutan dengan kepekatan 0.1 mol per m3. Okey, larutan asal 0.5 mol per m3. Kita nak jadikan larutan yang lebih cair ya, iaitu 0.1 mol per m3 dan kita nak buat sebanyak 500 cm3. So proses ini kita panggil sebagai pencairan. Okey, dilution bahasa Inggeris, pencairan. Okey, jadi di sini kita perlu sukat ya, banyak mana isi padu yang kita perlu ambil daripada larutan stok ini untuk kita masuk ke dalam kelalang volumetrik ini dan tambahkan air. Di sini kita kena guna satu formula untuk pencairan. Formulanya ialah M1V1 sama dengan M2V2. Okey, formula ni juga pelajar kena hafal. M1V1, M itu kepekatan, V itu isi padu. So M1V1 ialah kepekatan dan isi padu sebelum tambah air. Ya, M2V2 ialah kepekatan isi padu selepas tambah air. Sorry, ya, M2V2 sini ya. M2V2 ialah selepas tambah air. Okey, selepas tambah air. Okey. M1V1 ini ialah sebelum tambah air. Okey ya. Jadi ini formula yang pelajar kena hafal. Okey, baik. Cuba kita tengok ya. Kita nak menyediakan 0.1 mol per m3 kepekatan dengan isi padu 500 cm3. So kita hitung guna formula M1 V1 M2 V2. Okey, berapa banyak isi padu yang diperlukan daripada larutan stok untuk ditambah dengan air suling? So banyak mana isi padu yang kita perlu ambil daripada larutan stok ni? Nak ambil banyak mana? V1 nya berapa? So kita kena kira ya, M1 V1 M2 V2. So M1 ialah kepekatan sebelum tambah air, kepekatan larutan stok ya, 0.5. V1 tu kita nak kira. Kemudian M2 selepas tambah air kepekatan ialah 0.1 dan V2 ialah isi padu yang kita nak buat berapa banyak. So 500 ya. Okey. So kita akan dapat jawapan nanti ialah V1 ialah 100 cm3. Maksudnya 100 cm3 inilah yang kita perlu ambil daripada larutan stok dan tambahkan dengan air suling sampai menjadi 500. Okey. So prosesnya, langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama kita sukat, jadi kita dah kira ya, 100 cm3 larutan natrium karbonat daripada larutan stok, daripada larutan yang kita kira tadi ya, larutan stok kita panggil. Kemudian kita tuangkan ke dalam kelalang volumetrik. Ingat ya, kelalang volumetrik kali ini ialah 500 cm3. Kerana apa? Sebab kita nak buat isi padu larutan yang kita nak hasilkan ialah 500 cm3. Okey, kemudian sama juga kita bilas ya, kemudian kita masukkan air bilasan ke dalam kelalang volumetrik kita tadi. Kemudian kita tambahkan air suling sehingga tanda sengatan.
Okey. Jadi bila kita tambahkan isolate pada tanda sengatan itu bermakna ya, larutan yang kita hasilkan di sini ialah larutan dengan kepekatan 0.1 mol per dm3 dan isi padunya adalah 500 cm3. Okey? Kerana apa? Kita menggunakan kelalang volumetrik 500 cm3. Baik, jadi sekarang itu untuk kali ini. Moga-moga memberi sedikit panduan pada pelajar. Bolehlah sama-sama kita ya terus menyokong kami dengan subscribe dan sama-sama melihat atau menonton video-video yang kami upload dalam YouTube. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.